Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan ahli kumpulan bagi subjek SCCAJ 1023. Kumpulan kami terdiri daripada Badrul Isham, nombor matriks 302858. Saya Siti Nurliana binti Rahim 302948 dan Ridwan bin Johari 302937. Isi kandungan dalam pembentangan ini terdiri daripada ahli kumpulan, pengenalan andaian asas teori, pengenalan organisasi, masalah aspek komunikasi, cadangan penyelesaian serta kesimpulan. Permulaan bagi perbincangan di dalam slide ini ialah pengenalan kepada sejarah dan perkembangan teori. Komunikasi organisasi merupakan elemen penting dalam memastikan kelancaran pencapaian matlamat sesebuah organisasi. Ia merangkumi proses penyampaian perasaan dan makna antara individu atau kumpulan di dalam sesebuah organisasi. Pada awal abad ke-20, komunikasi dalam organisasi dilihat sebagai satu bentuk maklumat yang berlaku dalam satu arah dari atasan ke bawahan. Salah satu teori yang mempengaruhi pemahaman ini adalah teori X dan teori Y yang telah dikemukakan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960-an. Teori X beranggapan bahawa pekerja secara semula jadi malas dan perlu diawasi dan dikawal ketat oleh pengurusan. Sementara, teori Y pula menganggap pekerja sebagai individu yang ingin bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berautonomi. Kemudian, semasa abad ke-21, teori komunikasi organisasi semakin terfokus kepada aspek partisipasi, inovasi dan pengurusan pengetahuan. Semasa era ini, banyak organisasi berusaha untuk menggalakkan komunikasi yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana semua anggota organisasi diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan mengambil bahagian dalam pengambilan keputusan. Seterusnya, andaian asas teori iaitu sifat manusia. Dalam teori komunikasi organisasi dan teori pengurusan secara umumnya, terdapat beberapa andaian asas mengenai sifat manusia yang membentuk dasar dan penerapan teori-teori tersebut. Pertama sekali, sifat manusia dalam teori X dan teori Y oleh Douglas MacGregor dalam bukunya The Human Side of Enterprise memperkenalkan dua pandangan berbeza tentang sifat manusia dalam organisasi yang dikenali sebagai teori X dan teori Y. Andaian dasar bagi teori X adalah bahawa manusia secara semula jadi malas, tidak suka bekerja dan lebih suka mengelakkan tanggungjawab. Sebaliknya, teori Y berasumsi bahawa manusia adalah berinsting, bermotivasi untuk bekerja, berusaha mencapai matlamat dan mencari peluang untuk berkembang. Dalam pandangan ini, pekerja akan menunjukkan kreativiti dan komitmen jika mereka diberikan kebebasan, tanggungjawab dan peluang untuk mengambil inisiatif. Pengenalan organisasi. Polis Diraja Malaysia atau PDRM adalah sebuah organisasi keselamatan yang berperanan penting dalam menjaga keamanan negara, menguatkuasakan undang-undang dan melindungi keselamatan rakyat. Sebagai sebuah organisasi yang besar, PDRM melibatkan pelbagai jabatan seperti Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta Jabatan Narkotik yang masing-masing memerlukan kerjasama dan komunikasi yang efisien untuk mencapai objektif organisasi. Menurut teori informasi organisasi, Theory of Organization Information yang diperkenalkan oleh Wick, maklumat yang diterima oleh anggota PDRM perlu diuruskan dengan cara yang sistematik untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, dalam menangani kes jenayah kompleks, maklumat yang bercanggah mungkin diterima dari pelbagai sumber seperti orang awam, risikan dan laporan media. Dalam situasi ini, PDRM boleh melibatkan pegawai yang berkemahiran untuk menyusun semula maklumat dan menentukan tindakan yang sesuai. Maklumat responden. ACP Aldrin, anak kepada Junaidi Kutoi, Timbalan Ketua Cawangan Khas Pengurusan dan Koordinasi IBK Kuala Lumpur.
berkhidmat 2021 hingga kini. Masalah utama aspek komunikasi yang dikena pasti. Berdasarkan tembubuan yang telah jalankan, beberapa masalah komunikasi telah dikena pasti, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Cabaran dalam penyesuaian terhadap teknologi digital ini, terutamanya pada era pandemik COVID-19, memaksa banyak organisasi termasuk PDRM beralih daripada komunikasi bersemuka kepada penggunaan teknologi digital. Meskipun teknologi seperti Zoom, Microsoft Teams dan WhatsApp telah diperkenalkan untuk menggantikan komunikasi tradisional, terdapat anggota PDRM yang menghadapi kesukaran menyesuaikan diri. Kurangan infrastruktur teknologi juga merupakan salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh PDRM semasa pandemik, terutamanya di kawasan luar bandar maupun kawasan yang mempunyai jaringan internet yang terbatas. Sambungan internet yang tidak stabil dan ketiadaan peralatan teknologi moden menyukarkan penyebaran maklumat penting kepada anggota yang bertugas di kawasan tersebut. Kehilangan hubungan interpersonal pandemik juga menyebabkan PDRM terpaksa mengurangkan interaksi bersemuka. Taklimat harian dan sesi rokol yang sebelum ini dilakukan secara bersemuka digantikan dengan komunikasi maya. Ini menyebabkan hubungan interpersonal antara pegawai atasan dan anggota bawahan menjadi renggang, yang seterusnya memberi kesan kepada semangat kerja berpasukan. Ketiadaan interaksi interpersonal ini turut menyukarkan penyelesaian konflik dalam masa secara langsung. PDRM perlu memperkenalkan semula perjumpaan bersemuka untuk memperkukuhkan hubungan interpersonal, meningkatkan semangat kerja pasukan, dan membina kepercayaan antara pemimpin dan anggota. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem komunikasi dalam PDRM dan meningkatkan keberkesanannya. PDRM kumpulan teori komunikasi organisasi dan teori pemrosesan informasi sosial. Kedua-dua teori ini memberi pandangan tentang bagaimana komunikasi berfungsi dalam organisasi dan pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan hubungan interpersonal dalam organisasi besar seperti PDRM, terutama dalam situasi krisis seperti pandemik COVID-19. Langkah PDRM untuk mengatasi masalah komunikasi. PDRM telah memperkenalkan teknologi digital seperti Microsoft Teams dan Zoom, serta saluran komunikasi rasmi seperti kumpulan WhatsApp untuk memperbaiki komunikasi. Namun, penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan hubungan interpersonal yang jelas dan berkesan, fleksibilitas dan responsif dalam sistem komunikasi. PDRM perlu memastikan sistem komunikasi mereka fleksibel dan responsif terhadap keperluan anggota dan masyarakat, serta sentiasa menilai dan menyesuaikan pendekatan komunikasi berdasarkan maklum balas. Sesi perjumpaan bersemuka. Mengembalikan sesi perjumpaan bersemuka untuk membina hubungan interpersonal, meningkatkan semangat kerja berpasukan, dan memperkukuhkan kepercayaan dalam organisasi. Kepercayaan masyarakat. PDRM perlu membina dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyampaikan maklumat yang jelas dan konsisten, terutama dalam situasi yang melibatkan perubahan arahan yang cepat. Pengurusan komunikasi yang baik. Pengurusan komunikasi yang efektif adalah kunci kejayaan organisasi dalam krisis, dengan memastikan aliran maklumat yang lancar dan hubungan yang kukuh dengan masyarakat.